Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Pertama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah pun memulakan suatu usaha pembentangan tentang laporan-laporan berkaitan dengan GISB ini. Ini merupakan suatu kebimbangan masyarakat secara keseluruhan, terutama bila membebaskan kanak-kanak. Sebelum kita teruskan kepada isu GISB, saya juga ingin memohon dan merakamkan kutukan kita kepada Israel yang telah pun membakar hidup-hidup kanak-kanak dan pesakit di Hospital Al-Aqsa semalam, dan ini merupakan suatu tindakan yang sangat menyayat hati dan klimaks kepada kejahatan dan Holocaust zaman ini. Jadi sebagai rakyat Malaysia, saya menyeru supaya Malaysia menjadi peneraju kepada usaha collective conscience, iaitu nurani sejagat untuk menghentikan act of terrorism membebaskan kanak-kanak seperti ini, kerana akan kita bincangkan tentang GISB juga membebaskan kanak-kanak. GISB ini perkara yang sangat mengejutkan kita kerana telah berlaku, ini adalah kali ketiga. Kali pertama Al-Arkam, kali kedua Rufaqa, dan kali ketiga di mana GISB ini ditubuhkan pada tahun 2007. Artinya 17 tahun sudah beroperasi, dan bila operasi global ini dibuat, kita sangat terkejut dengan dapatan yang dikemukakan oleh Ketua Polis Negara. Jadi dalam hal ini, saya ingin bertanya kepada kerajaan, berapakah jumlah laporan-laporan polis yang telah dibuat berhubung dengan kanak-kanak, dan apakah tindakan yang telah dibuat oleh kerajaan dalam tempoh 17 tahun ini? Kerana ini mengejutkan kita dan kita tidak mahu laporan-laporan lain berkaitan kanak-kanak seperti ini juga akan tidak dibuat tindakan, dan bila dibuat tindakan dah sampai ke tahap yang begini menyedihkan. Saya juga ingin bertanya kerajaan berkenaan dengan berapakah jumlah pelindung yang terlibat dalam kes GISB di seluruh negara mengikut negeri, kerana kita tahu bahawa mereka ini diselamatkan di beberapa buah negeri, dan kita perlu tahu tentang keberadaan dan manual yang dipegang oleh pelindung dalam kes GISB, kerana ia bukan melibatkan kes-kes biasa, kerana membabitkan isu akidah dan juga isu yang berbentuk ramai. Jadi ini bukanlah kepakaran biasa yang dimiliki oleh pelindung dalam kes-kes biasa. Saya juga ingin mencadangkan supaya kerajaan mewujudkan kertas putih bila mana melibatkan kes GISB kali ini, kerana kita perlu mengkaji sejauh manakah penglibatan ancaman keselamatan, dan sekiranya ada terdapat elemen subversif yang melibatkan mereka ini kerana membabitkan banyak buah negara, kerana telah melibatkan juga manipulasi dan eksploitasi terhadap wanita dan kanak-kanak. Kita mahu laporan penuh dibawa ke Parlimen. Sekurang-kurangnya pada sesi akan datang, kementerian utama yang menerajui perlu mengemukakan laporan pelan tindakan khas dan deadline bagi setiap tindakan. Kerana pada hari ini kita lihat ada satu memo telah dihantar oleh Gerakan Pulangkan Anak-anak Kami GPAAK yang juga menyentuh tentang hak kanak-kanak ini, dan mereka juga menyentuh tentang CRC. Jadi kita mahu agar kesemua pihak yang concern tentang isu ini dapat diselesaikan mengikut cara undang-undang dan hak kanak-kanak tidak terabai. Saya setuju dengan Ampang bahawa bukan hanya perlu kepada JAKIM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, juga Kementerian Koperasi dan KPKT perlu dilibatkan dalam jangka kuasa ini, kerana melibatkan banyak pihak. Isu GISB ini banyak melibatkan isu-isu ekonomi. Jadi juga kita tidak mahu semua aset-aset ini terhenti, dan aktiviti mereka dari segi makanan halal juga terhenti secara total, dan pihak kerajaan perlu mempunyai satu cadangan bagaimana hendak memastikan pekerja-pekerja dan juga operasi dapat diteruskan dalam keadaan yang mengikut undang-undang, kerana ini membabitkan banyak pihak dan pekerja serta mungkin juga pengguna-pengguna yang ramai. Kita mahu mendapatkan pelan tindakan berjadual dan timeline daripada setiap kementerian supaya tindakan segera dapat diambil dan dinilai lebih cepat. Dalam hal ini saya ingin bertahu daripada pihak KDN berapakah penambahan anggota dalam kes siasatan kanak-kanak dalam PDRM kerana ia membabitkan isu secara khusus. Kita dapat tiga sebagaimana tadi disebut tentang 39 buah rumah kebajikan dikendalikan oleh GISB, di mana hanya 2 sahaja yang berdaftar di bawah JKM. Jadi kita ingin tahu apakah modus dan pantauan yang dibuat kepada rumah-rumah yang tidak daftarkan di bawah JKM. Kita sedar bahawa ini berlaku di seluruh negara, dan kerana dalam kes melibatkan kanak-kanak, saya juga ingin tahu berapakah jumlah kanak-kanak yang diselamatkan. Sebab tadi 665, tadi disebut 558, ada kes sebut 472. Jadi berapa sebenarnya kanak-kanak yang diselamatkan, berapa bayi dan berapa kanak-kanak. Jadi dalam kes, sebagai contohnya dalam kes kanak-kanak COVID yang menjadi anak yatim, YKN ambil tindakan, Yayasan Keluarga Malaysia mengambil tindakan untuk menjadi peneraju. Dalam kes GISB, saya rasa kena ada satu yayasan yang boleh mengambil alih, sebab ini membabitkan kanak-kanak yang ramai. Saya ucapkan tahniah kepada pihak kementerian kerana telah buat profiling di mana ada OKU dan juga kanak-kanak yang dinilai dari segi kognitif. Walau bagaimanapun saya juga ingin kalau boleh pihak kementerian menilai terus dari segi profiling tentang kanak-kanak yang berbakat, yang genius,
yang terlibat dalam kes jenayah daripada 665 kanak-kanak ini, supaya kerana ini juga memerlukan tindakan khusus dan di mana mereka ditempatkan. Kerana hari ini disebut kanak-kanak ini disembunyikan. Saya rasa ini perkara yang tak berapa elok lah, disembunyikan, tetapi sebenarnya patutnya diselamatkan. Dan bagaimana mereka ini mendapat perlindungan dari paparan media dan penempatan kanak-kanak. Dimaklumkan ada kanak-kanak ataupun bayi yang masih lagi menyusu diasingkan daripada ibu bapa. Jadi dalam hal ini berapakah bilangan bayi yang bisa menyusu dan kenapa mereka ini dipisahkan daripada ibu mereka, dan sekiranya perkahwinan mereka ini bukan perkahwinan yang sah, apakah hukuman farak akan dibuat dan tindakan itu akan dibawa special ke satu mahkamah ataupun seluruh negara akan buat tindakan demikian. Jadi ini merupakan tindakan sebakat daripada pihak JAKIM dengan Jabatan Agama dan mahkamah seluruh negara. Saya juga ingin bertanya tentang bagaimana penglibatan dan peranan yang boleh dimainkan oleh pihak Majlis Agama Islam negeri-negeri kerana membabitkan akidah kanak-kanak tersebut. Dalam hal ini kita juga ingin mengetahui bagaimanakah kanak-kanak yang bukan yatim piatu tapi dapat didaftarkan sebagai yatim piatu, apakah tindakan yang akan dibuat kepada penjaga-penjaga mereka, pihak manakah yang akan menentukan kesahihan status dan kelayakan kanak-kanak yang ditempatkan di rumah-rumah kebajikan. Ya, kita dimaklumkan ada kes sodomi, berapa kes yang terlibat, berapa kes penderaan dan apakah pendekatan PFA kepada kanak-kanak terbabit. Khusus untuk masalah akidah kanak-kanak, saya kira pendekatan yang akan dibuat oleh pihak JAKIM mungkin terus kepada pemulihan akidah. Tapi untuk isu kanak-kanak, ianya mungkin lebih kronik dan saya mohon dan mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya agensi ataupun mana-mana universiti diberi tanggungjawab untuk buat kajian lanjut tentang kesan ajaran salah ini kepada kanak-kanak terbabit supaya ia tidak berlaku perpanjangan, dan bagaimana pula kanak-kanak yang berada di bawah institusi mereka yang bukan ahli GISB tapi di bawah pusat-pusat mereka. YB boleh landing lebih. Okey. Dan seterusnya berkaitan dengan wanita, saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, adakah pihak kerajaan juga membuat profiling tentang ibu-ibu dan isteri-isteri yang terlibat dalam kes GISB, kerana kita tahu bahawa mereka ini terlibat secara langsung dan sepatutnya lah sekiranya mereka ini mempunyai kemahiran terus disalurkan kepada kameran-kameran seperti TV dan sebagainya supaya mereka dapat kita bantu secara lebih proper, kerana mungkin dalam hal ini jumlah yang terlibat itu lebih ramai dan mungkin insya-Allah mereka kalau dapat dibantu boleh membantu keluarga mereka selepas ini. Terima kasih. Baik, saya jemput Kota Melaka.